يا رب قد غفلنا وكلنا طمع في عفو وفي كرم وفي عتاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. Para jemaah muslimin muslimat sekalian, kita sambung ke surah 349. Salasun min kunuzil bir, kitmanun sadaqah wa kitmanun wajah wa kitmanun musibah. 3 macam termasuk dalam perbendaharaan taat: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit, dan menyembunyikan bala musibah. Jadi masih lagi kita bicarakan berkenaan dengan bab sabar menghadapi bala dan juga kesukaran. Jadi dalam tadi ini disebut 3 macam termasuk dalam perbendaharaan taat, ya, iaitu yang pertama kitmanus sadaqah wa kitmanul waja' wa kitmanus musibah. Jadi Wahab bin Munabih berkata, saya telah mencatat daripada kitab seorang daripada Hawariyin, jika ditimpa kepadamu bala maka senangkan hati kamu, sebab engkau telah dijalankan di jalan para nabi dan salihin. Dan jika diberikan kepada kamu kesenangan, maka menangislah, sebab engkau telah dijalankan di jalan yang berlawanan dengan jalan yang dijalani oleh para nabi dan salihin. Jadi kita 3 perkara ni, ya, disebut dalam ni tadi, mengatakan bahawa bila kita sembunyikan 3 perkara ni, maknanya kita tak heboh lah, tak diheboh, tak menjadikan perbualan, tak menjadikan apa pungutan. Kitman, kita menyembunyikan sedekah. Jadi sedekah jariah kita ni hanya Allah Ta'ala yang akan menilai. Bila kita bagi, kita buat, Allah yang menentukan sama ada ianya diganjari pahala ke tidak, itu dia. Sebab kalau kita balik kepada hadis Nabi, maka ada diriwayatkan yang lebih kurang maksud dikata, bila tangan kanan memberi, biarlah tangan kiri tidak mengetahui. Maknanya kita bagi, orang sebelah pun tak tahu. Itu baru dikatakan sedekah. Kalau kita bagi sedekah riuh rendah cerita ke orang, itu bukan sedekah, yang tu riak, menunjuk-nunjuk. Jadi kita, Allah tak terima amalan riak ni. Dia nak bagi sedekah, ada kawan kita dia nak bagi sedekah, dia kata saya nak bagi, tapi dengan syarat kena tulis nama dia. Kemudian kita minta derma ni nak buat pondok di Kedah lah, satu pondok. Kemudian pondok tu kena tulis nama dia, kena buat pintu gerbang besar tulis nama dia. Dia minta macam tu. Jadi budak ni kata, terima kasihlah tuan, saya kena balik tanya tuan guru saya dulu. Jadi balik tanya tok guru kata, aku buat pondok ni aku sendiri pun tak bubuh nama aku, yang dia nak bubuh nama dia pasal apa? Tak payahlah, kan? Memang orang kaya, jutawan. Dengan syarat dia kata dia nak bagi, dia kata dia nak bagi seorang dia, tak payah minta pada orang lain.
Tapi syarat dia macam tu, kena tulis nama dia, kena buat pintu gerbang, tulis nama dia. Itu kata tak apalah, terima kasih. Jadi kita tak mau macam tu. Bagi sedekah, Allah yang akan menilai. Gitu juga dengan wakit manul wajah, kita menyembunyikan akan penyakit. Jadi penyakit yang kita ni maknanya kita taklah heboh, kita tak jadi masalah riuh rendah nak apa semua. Jadi penyakit ni kena pergi jumpa dengan orang yang pakar dalam bidang penyakit untuk merawat, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Itu yang kita sebut dalam hadis Nabi, tiap-tiap penyakit ada ubat dia. Yang tak ada ubat penyakit tua dengan mati. Jadi kita tak riuh rendah, nak jadikan isu, nak sebut, nak cerita, nak marah, tak boleh. Ini perkara penyakit ni benda biasa, adalah satu daripada ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi, wakitmanun musibah, menyembunyikan musibah, bala yang menimpa. Jadi setiap yang bala menimpa itu juga adalah merupakan ujian daripada Allah. Barang siapa yang sabar, kita dah baca dah pada bab riwayat ini yang telah lepas pagi semalam, bahawa orang yang sabar dengan bala yang ditimpakan oleh Allah, maka mereka terdiri di kalangan orang-orang yang mendapatkan jalan pahala. Tapi kalau kita merungut-rungut, kita tak boleh terima, maka kita tak dapat ganjaran pahala. Jadi sebab tu kita menyembunyikan tu, makna kita tak merungut-rungut, tak menjadikan isu kita nak sebut, nak bicarakan panjang-panjang. Jadi kita sabar di atas apa yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kata Wahab bin Munabih, kata dia, saya telah mencatat daripada kitab seseorang daripada Hawariyin. Siapa dia Hawariyin ni? Ini pengikut-pengikut Nabi Musa. Jika ditimpakan kepada kamu bala, maka senangkan hati kamu, sebab engkau telah dijalankan di jalan para nabi dan salihin. Dan jika diberikan kepada kamu kesenangan, maka menangislah, sebab engkau telah dijalankan di jalanan yang berlawanan dengan jalan yang dijalani oleh para nabi dan salihin. Jadi orang tu, kalangan para nabi-nabi, para salihin, di kalangan para mursalin, dan mereka lebih teruk, lebih berat menjalani musibah daripada apa yang dilalui dalam kehidupan kita. Jika nak dibanding dengan kita ni, apalah sangat. Jadi mereka lebih teruk. Jadi golongan Hawariyin ni, mereka sampai ditangkap, digaji kepala mereka, dicongkilkan mata mereka, sebab mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah penderitaan musibah yang mereka tanggung dalam keadaan mereka itu kuat berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi walau bagaimanapun mereka tetap kepada agama dengan mentauhidkan Allah. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang para sahabat yang beriman kepada Allah, mereka ditangkap, diseksa, bahkan sampai peringkat menemui dengan kematian. Ada yang sempat hijrah, ada yang tak sempat hijrah bersama dengan Nabi. Dalam proses nak sampai 13 tahun, 13 tahun genap, tanpa lebih tanpa kurang, barulah Allah istiharkan mereka pindah ke Yasrib. Jadi semasa nak pindah itulah menghadapi tekanan yang kita lihat kepada Yasir, bapa kepada Ammar, dan ibu Ammar diseksa sampai mati. Jadi ini kita lihat keadaan yang dilalui oleh mereka. Jadi kesemua tu mengikut dalam catatan dalam sejarah bahawa mereka adalah orang yang diuji dengan kepayahan, dengan kesukaran, kerana nak mempertahankan akidah Islam. Yang kita hari ni mudah-mudah pergi gadai buang Islam, kan? Dengan sedikit tawaran, dengan sedikit nilai wang, maka kita buang akidah. Tu saya kata semalam, kita baca Quran, dia kata bohong. Kita baca Quran, dia maki hamun, marah. Tunggulah apa yang Tuhan nak bagi kat dia, terserah kepada Allah. Jadi kita tak mau kata apa, yang tu Allah yang buat keputusan nanti. Dia kata bohong, penipu. Kita baca Quran, lepas tu dia maki kita pula.
serah Allah akan buat apa tindakan pun, terserah pada Allah. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang macam tu. Na'udzubillah. Jadi kepayahan-kepayahan ini adalah telah pun dilalui jalan-jalan ini oleh para nabi-nabi dan di kalangan orang-orang yang salihin. Mereka sudah menghadapi dah. Jadi kita ni pun dalam keadaan untuk mempertahankan akidah kepada Allah dan dalam kehidupan sebagai seorang Muslim, maka kita tak terlepas daripada melalui cara macam tu dalam kehidupan kita. Jadi gitulah, kita kena sabar. Dan kata dia, jika kamu di jalan yang mendapatkan kamu kesenangan, ya, menangislah kamu sebab jalan itu berlawanan dengan jalan yang dijalani oleh para nabi dan salihin. Nabi sampai tak ada makanan, putus, habis makanan tak ada. Jadi sahabat kata, kenapa tak beritahu? Sejak dia pemegang kepada kunci Baitul Mal, dia boleh buka, boleh ambil. Nabi kata Baitul Mal bukan hak dia, yang tu hak kepada umat Islam. Kita duit Baitul Mal hilang. Kita tak suruh pun dia ambil, kalau suruh lagi lah, kan? Jadi gitu kita. Kalau kita suruh dengan rumah-rumah, dengan bangunan tu dia usung, kan? Tak suruh pun dia ambil. Jadi itu keadaan berlaku. Jadi Nabi terpaksa ikat perut. Sebab tu yang kita baca riwayat, kadang-kadang Nabi tanya, ada apa makanan? Kata isteri dia, tak ada apa. Nabi kata puasa. Bila ada makanan, dibuka balik. Ini kita boleh baca riwayat kehidupan Rasulullah, ya. Jadi kesabaran itu adalah dilalui oleh orang-orang di kalangan para nabi dan salihin. Bukan tak boleh senang pun. Malaikat pun minta nak bagi kesenangan, tapi bukan itu yang menjadi cara kehidupan. Bukan itu matlamat dia. Jadi mereka telah diuji oleh Allah dengan begitu hebat, dengan keadaan kepayahan, kesukaran dan sebagainya. Semua itu laluan yang dijalani oleh para nabi dan mursalin dan juga salihin. Itu juga Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran yang serupa ini, ya. Jadi telah diwahyukan Allah. Dikata dalam Fatih Al-Mahusuli, ketika ditimpa kelaparan dengan keluarganya, maka ia berdoa, ya Tuhan, andaikan saya mengetahui dengan amal, apakah saya mendapatkan cubaan ini, supaya saya bertambah daripada amal itu. Ini kita, Fatih Al-Mahusuli yang telah ditimpa dengan kelaparan dengan keluarga, dia doa kepada Allah. Doa minta supaya Allah, andai kata saya mengetahui dengan amal, apakah saya mendapat cubaan ini, supaya dapat bertambah lagi amal. Minta doa dekat Tuhan, apa cara yang boleh menambah kekuatan amal dengan musibah, dengan cubaan Tuhan bagi ini. Bukan nak minta nak ringan, minta pada Tuhan apa jalan yang boleh menambahkan lagi, apakah cubaan yang boleh menambahkan lagi kekuatan untuk dia beramal. Itu keadaan tuan ni. Dia minta lagi kepada Allah. Bukan kita ni kalau kena tu kita dalam keadaan kelang kabut. Apa yang berlaku pada kita, bila kita kena saja kita dah mula melatah, mula menumpak dah. Maka satu daripada perkara yang kita ni ialah doa. Sebab tu doa sahaja tidak mencukupi, maka kita hendaklah dirikan solat, maka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan kita kekuatan supaya kita tidak beralih daripada akidah kita. Cobaan ujian itu Allah nak menguji ketahanan iman, kekuatan iman. Itu kita kena doa banyak-banyak, minta kepada Allah agar dengan cobaan tadi itu, apakah lagi amal yang boleh kita lakukan bagi mempertahankan kekuatan supaya kita tidak berganjak daripada akidah yang benar. Itu cara dia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pula mengatakan, man qalla maluhu wa kasura ayaluhu wa hasunat salatuhu wa lam yaghtab al-muslimin jaa ma'i yawmal qiyamah hakaza wa jama'a baina usbu'ih
Nabi kata sesiapa yang sedikit hartanya dan banyak keluarganya, baik sembahyangnya dan tidak ribah, dan tidak suka ribah pada orang-orang muslimin, maka akan datang di hari kiamat bersama aku. Nabi kata hakaza wa jama'a baina usbu'ih. Nabi angkat dua jari macam ni lah. Nabi buat besok di akhirat duduk macam ni dengan aku, rapat. Siapa dia? Iaitu golongan yang mana sedikit harta. Orang banyak harta, banyak kena hisap, banyak kena hitung. Sopa kita di dunia ni lah. Kita pergi melancong bawa balik 10 beg, kawan kita bawa 1 beg je, custom periksa kita berapa jam kan? Immigration periksa, nak simbang, nak itu, nak ini kan, dibuka beg kita, yang kawan 1 beg lepas mana hala dah, kawan balik separuh jalan sampai rumah kita, duduk kat airport Itu pada dunia. Di akhirat lagi teruk, Tuhan akan semak, Tuhan akan cek balik, Tuhan akan kira balik orang yang banyak harta. Orang yang sedikit harta, maka sedikitlah kiraan dia di hari akhirat besok. Itu. Jadi itu dia, Nabi kata sedikit harta orang yang akan mendapat kiraan yang sedikit, dan banyak keluarga. Orang yang banyak keluarga makna banyak anak. Ni satu daripada keluarga yang Nabi suka ni, ialah kita diperbanyakkan umatnya. Nabi kata banyakkan anak keluarga. Jadi ini adalah orang yang mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia adalah mendapat keluarga yang banyak ataupun anak yang ramai. Dan baik sembahyangnya, dipelihara sembahyang dengan elok. Jadi bab sembahyang ni jaga dia elok tuan-tuan, ya. Jangan kita sembahyang sambil lewa main-main. Bila sembahyang, pastikan yang kita dalam keadaan yang menunaikan dengan sempurna dan baik, dan sembahyang kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Jagalah dari segi rukun-rukunnya, rukun qaulinya, rukun fi'linya, dan jaga juga di segi adab-adab perbuatan-perbuatan kita dalam sembahyang. Pakai sorban, jangan tutup dahi. Pakai kopiah, jangan tutup dahi, jangan menghalang dahi kita nak sujud, bagi terbuka. Ni pakai sorban tutup rapat, dia nak sujud kat mana? Dahi tutup habis. Bila kita tegur, dia kata tak apa pasal apanya, dahi itu anggota sujud. Dia kata kena hidung tu tak semestinya kena, tak apa, tak kena tak apa, bukan anggota sujud. Tapi bila kena duduk di muka, bila kita sujud, dia kena lah. Ni dahi tu anggota sujud, jangan tutup. Pakai kopiah tu bagi terbuka sikit, ya. Ini kopiah tutup dahi. Kita tegur, dia marah pula. Dia kata tak apa, dia kata tak apa macam mana, kau baca kitab mana? Dahi tu orang kata sujud. Ni tapak tangan tu jangan duduk melengkung macam belakang kura-kura tu masa sujud, bagi terhampar penuh di atas lantai tu. Tu semua kena, jangan duduk melengkung macam tu masa sujud. Dan ibu jari kaki kita mesti kena lantai, jangan diri macam tu, jangan lipat kuku ke bawah, jangan terangkat. Ada yang bersilang pada kaki dia sujud, bersilang belakang. Pasal apa yang bersilang belakang tu? Pastikan sujud kita tu, tangan lengan kita terangkat, bukan lengan kita terkap atas lantai. Ini terlekap dengan lengan-lengan atas lantai macam anjing tidur kan, tak sah. Ni sujud. Jadi kita sembahyang, sebab tu kitab dia sebut bab sembahyang tu. Pastikan sembahyang kita tu betul, jangan main-main tu. Dan tidak suka kepada ribah pada orang-orang yang muslimin. Tak suka ribah, ni duk sebut-sebut menceritakan keburukan-keburukan di kalangan orang-orang yang muslimin, ya. Maka akan datang di hari kiamat bersama aku, Nabi kata hakaza wa jama'a baina usbi'i wa na usbu'i, akan datang di akhirat besok duduk macam jari tunjuk dengan jari tengah ni dengan Nabi di akhirat besok. Kalau kita jaga bab-bab ni lah. Jadi sebab tu kita, ya,
dengan Nabi sebut sedikit harta, banyak keluarga. Jika Allah Ta'ala bagi kita rezeki anak-anak kita ramai, jangan susah hati. Kan? Itu Nabi suka tu. Tapi anak kalau ramai pun tak beriman pun jadi masalah juga. Kan? Jadi sampah masyarakat. Dia kena didik anak jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Nabi berbanggalah dengan keadaan begitu. Jadi kita bab anak ni, maka sebab tu di salah satu dalam bab kita nikah kahwin, maka disuruh cari orang yang keturunan yang baik, yang boleh mendatangkan zuriat yang banyak. Jadi kita tu usah risaulah. Sebab kadang-kadang orang risau anak banyak, nak boleh kerja apa, nak makan apa. Jadi itu persoalan. Allah yang menentukan. Sila buka dalam hadis Arba'in, hadis yang keempat, dibicarakan bab bila terjatuhnya sudah tertitik mani dalam rahim ibu, Allah telah menentukan rezeki bagi anak sekian-sekian. Tak perlu kita risau. Nah, tengok hadis yang keempat dalam kitab hadis Arba'in, dibicarakan bab rezeki itu, tercampak aja benih tu, Allah dah tentu dah rezeki bagi dia. Yang kita duk risau pasal apa? Sampai peringkat kita makan pil perancang keluarga. Nak mengelak jangan kita beranak ramai. Jadi ni satu masalah tuan. Pil perancang tu bukan satu benda yang baik. Kesudahan memudaratkan kita. Akibat kita makan, maka kita badan jadi gemuk, jadi apa semua, kan? Pergi cek doktor, kita dah ada kencing manis, darah tinggi. Jadi kita makan-makan, badan kita naik. Dia kata serasi dengan puan. Serasi apa? Kesan penyakit esok dia mari, kencing manis, darah tinggi yang tak pernah ada, dia ada. Kakak saya meninggal disebabkan pil itulah. Kakak sepupu. Bukan saya nak tuduh, doktor mengesahkan. Daripada Yan dihantar ke Sungai Petani, Sungai Petani hantar ke Al-Star Kedah, daripada Al-Star Kedah transfer ke Pusat TV di Kuala Lumpur, Pusat TV pula hantar ke General Hospital. General Hospital mengesahkan, suruh balik sembahyang banyak-banyak, doa banyak-banyak. Itu kata doktor. Sebab pil perancang tu dah masuk salah saluran, kena dekat suara ni, pecah, tak ada suara, hilang. Balik duduk rumah lebih kurang dalam 3 minggu, kembali ke rahmatullah. Tu kata tak boleh buat apa dah. Tu pil perancang keluarga. Sebab tu dunia barat dia tak makan pil perancang tu. Dia hantar mari negara kita. Cina-Cina pun dia tak makan tu kan, benda-benda tu. Orang Melayu yang kuat makan. Jadi benda tu mudarat. Sedikit munafaat, mudarat banyak. Jadi kita jangan duk sibuk benda-benda macam tu. Jadi sebab tu kita dengan keluarga yang ramai, anak ramai ni, dan kita didik pula anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang solehah, maka menjadi kebanggaan bagi Nabi SAW. Nabi suka dah. Jadi barang siapa dapat memelihara ketiga-tiga perkara tersebut, Nabi kata di akhirat besok mereka akan duduk bersama dengan aku bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah. Begitulah rapatnya hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Jadi kita tuan-tuan, bila sedikit harta jangan kita susah hati, sebab sesuatu daripada ketenangan dalam hidup sebenarnya. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi ni, orang yang paling kaya ialah Abdul Rahman bin Auf. Dia telah menyumbangkan hartanya ke jalan Allah, boleh dikatakan sampai melebihi separuh daripada harta dia. Tetapi ada dicerita dalam sirah, riwayat-riwayat menceritakan, di kalangan sahabat-sahabat yang paling akhir masuk syurga Allah adalah Abdul Rahman bin Auf. Walaupun dia sumbang banyak, walaupun diberi banyak, tetapi banyak perkiraan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia bagi habis semua. Dia juga orang yang kaya. Sebelum Islam memang terkenal. Dia di kalangan orang bangsawan, bangsa Quraisy. Tapi bila masuk Islam, dia beri semua kepada Islam. Sehingga Nabi tanya, apa yang ditinggalkan kepada isteri dan anak-anak kamu?
Dia kata Allah dan Rasul yang ku tinggalkan untuk mereka. Itu kehebatan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak buat sumbangan kepada agama Allah. Begitu juga dengan Sayyidah Khadijah, isteri Rasulullah yang pertama, seorang yang janda yang kaya, memang menjadi tarikan kepada orang Arab, idola kepada orang Arab ketika itu. Tapi bila dia berkahwin dengan Rasulullah, masuk Islam, dengan itu dia banyak membantu Rasulullah, harta digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Jadi itulah keadaan hidup mereka, sehingga kan dibagi sumbangan. Sebab tu Rasulullah seringkali mengatakan kepada isteri-isteri dia, kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada Zainab, kepada isteri yang lain, dia kata tak boleh nak menandingi isteri dia Khadijah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha ini cemburu. Dia kata asyik dia sebut Khadijah. Yang kami ni kami ni Nabi kata ya, memang bagus, memang baik, tapi tak boleh menandingi Khadijah. Apa-apa, dialah orang yang pertama, wanita yang pertama membenarkan aku ni dan mengakui aku ni sebagai utusan Allah. Dalam keadaan manusia seramai-ramai manusia di kota Mekah, dialah wanita yang julung-julungnya yang mengakui kebenaran dan menerima Islam. Kemudian tu pula dia telah mengorbankan harta untuk Islam. Yang ketiga, dia telah melahirkan zuriat kepada aku yang ramai. Yang keempat, dia banyak memberikan bantuan, support Nabi. Ketika Nabi dalam keadaan bersembunyi di gua, dia sanggup panjat. Tuan pergi tengok sekarang ni, masih tak berubah tempat tu, ya. Tempat yang Nabi menerima wahyu di Gua Hira, maka tidak berubah keadaan. Nak boleh naik ke atas tu pun dalam keadaan yang kita orang laki-laki pun rasa-rasa kadang tak sanggup, tinggi. Laluan tu orang kata naik tu kan, celah-celah batu, dengan batu-batu yang tajam, dengan panas, sanggup pergi hantar makanan, sanggup pergi hantar minuman, sanggup turun pergi balik. Inilah kita lihat pengorbanan seorang isteri kepada suami yang tercinta, sehinggalah sampai Nabi dapat wahyu. Jadi itulah kata Nabi, Khadijah tiada ada tolak banding dengan isteri-isteri yang lain, berkorban begitu tinggi untuk Islam. Di kalangan manusia yang tak beriman, dia seorang beriman. Itu yang Nabi nak puji, Nabi sebut tiada ada tolak bandingnya. Jadi sebab itulah kita pun, ya, melihat kepada situ kesusahan dan kepayahan mereka, maka itu adalah sebagai satu jalan yang membawa kebahagiaan kepada mereka di hari akhirat. Jadi sebab itu dengan sedikit harta kita tak perlu susah hati. Dengan kita pula adanya anak ramai, tak perlu kita susah hati. Sebab itu kebanggaan, didiklah mereka elok-elok. Sebab itu ada diriwayatkan dalam kitab Muhimmah. Dalam kitab Muhimmah, tuan-tuan boleh buka dalam muka surat yang keberapa, yang ke-15 ke 19, disebut tentang kelebihan kita berkahwin, kelebihan kita adanya anak. Kenapa Islam memandang kelebihan ini? Maka ada riwayat Nabi menyatakan, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan ataupun 3 saudara perempuan, maka ianya sanggup menghadapi kesusahan, kedukaan dan segala apa macam kehidupan dengan anak-anak ni, Allah akan bagi balasan mereka dengan mendapat balasan syurga. Lalu kata seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, macam mana kalau 2 dengan 2 orang anak atau 2 saudara perempuan? Nabi kata serupa. Kamu sanggup menghadapi dengan sabar kesusahan, kedukaan, keseronokan dengan dia dalam mendidik dia, membesarkan mereka, kamu dapat masuk syurga. Datang pula seorang wanita tanya, ya Rasulullah, macam mana kalau saya seorang je anak perempuan? Nabi kata, jika engkau buat macam mana aku suruh tu, tetap Allah letakkan kamu dalam syurga. Itu tuan-tuan. Dan Nabi kata juga, apabila kamu kematian anak-anak yang kecil, maka anak inilah besok akan pergi ambil ibu bapa dia daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Tu kita jangan susah hati kalau anak meninggal masa kecil. Saham untuk kita.
Dia besok akan keluar masuk dalam syurga ni sibuk duk tanya malaikat mana mak bapak dia. Dia mak bapak orang dah masuk syurga. Dan ada riwayat menyatakan pula, dia kata, ya Allah, kami mati dalam keadaan yang mak bapak kami redha, kami pun tak sempat tengok mak bapak kami. Mana dia? Jadi kata Allah, wahai malaikat, bawa dia pergi ambil. No. Mak bapak dia dalam neraka. Maka dihulur tangan, ditarik mak bapak dia keluar daripada neraka Allah masuk syurga. Tu saham tuan ni, anak-anak yang meninggal masa kecil. Sebab tu kita jangan duk marah, jangan duk susah hati, kena redha. Kalau kita marah, kita susah hati, berkabung sampai jadi gila, kita tak redha lah. Ada berlaku ni cerita lama dah, tapi menjadi pengajaran pada kita. Di Manjui, Perak, anak seorang, anak tunggal. Satu hari anak dia ni pergi main dekat pantai, dekat laut. Kawan-kawan mandi-mandi tak sedar, dibawa arus ke tengah, air pasang. Kawan sempat lari naik, dia tak sempat lari. Mungkin tak pandai berenang, tenggelam dia arus tu, meninggal. Anak seorang, mak dia pula punya sayang ke anak ni, tolong mandikan anak, tolong sikat rambut, tolong pakai baju, dan bercita-cita nak jadikan anak dia seorang doktor. Tapi anak dia tak minat, anak dia minat mengaji agama ni, suka kitab-kitab, duduk di pondok, dia suka macam tu. Jadi kerana sayangkan anak, ibu bapa jadi gila, mati anak dia. Seminggu 2 minggu baru jumpa, mati. Petang-petang bapak dia pergi kat tepi pantai, anak dia meninggal tu, dia panggil nama anak dia. Yang mak dia pula petang-petang siapkan dah. Waktu petang, waktu zuhur, siap sikat, siap baju, siap bersemua ni, suruh mandi. Dua-dua jadi gila. Inilah kita tuan, cobaan Allah, kita kena sabar. Apa pun. Jadi anak kita meninggal sebelum akil baligh, mereka confirm anak tu masuk syurga. Dia tak ada dosa pun. Jadi mereka lah akan tarik kita dari neraka masuk dalam syurga besok. Itu kelebihan kita yang ada anak. Jadi sebab tu bila kita berkahwin, dikurniakan anak, satu daripada penghubung kasih sayang sampai ke akhirat. Bila kita mati pula, anak-anak kita didik, anak tu anak soleh, anak yang solehah, dia tolong doa kat kita pula. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allah turunkan firman, jika kita didik anak-anak kita anak soleh, anak solehah, dia akan doa untuk dua bapa. Itulah anak soleh, anak solehah. Ni anak kita tinggal perabi harta kita, itu bukan anak soleh tu kan. Bahkan duk tunggu pula, lambat lagi orang tua ni bila nak mati. Belum apa-apa lagi dia kata, ayah tolong sign ni, tanda tangan, esok ayah mati senang, harta ni kami dapat tak bergaduh. Dia sibuk dengan harta dah. Dia gitu. Jadi kita tuan-tuan, anak yang soleh, anak yang solehah, itulah yang Nabi kata, mereka yang ada keluarga yang ramai, banyak anak, dan sembahyang yang baik, dan tidak menyebut-nyebut, tidak mengatakan kepada sesama muslim, maka akan duduk dalam syurga. Hakaza wa jama'a baina usbu'ih, akan duduk berserta dengan aku macam ni, jari telunjuk dengan jari tengah, insya-Allah. Jadi itulah kita nak, segala kepayahan, segala kesukaran, sabar banyak-banyak, maka kita akan dapat saham di akhirat besok, insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Jadi sekadar itu, insya-Allah besok Ustaz Hamzah sambung ni. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.